Okay, Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Okay, so kali ni kita akan cuba tukarkan daripada pseudocode kepada Java untuk exercise 3 question number 1. Okay, dan ini pseudocode-nya start, read test 1 sampai assign 2, proses dan juga output, stop. Okay, so macam mana kita nak tukarkan? Kenapa di bahagian input ni ada terlalu banyak garisan? Macam yang saya dah pesan tadi, setiap satu input mesti ada from user. Setiap input mesti ada from user. So, yang ni ada berapa input? Test 1, test 2, test 3, assign 1, assign 2, assign sampai assign 2 saja. Ada 5. So, jika ada 5 input, bermaksud ada 5 prompt. Okay, that's why ada 10 garis. 10 line. Okay. So, input yang pertama, test 1. Saya pun ambil, letak dekat sini. Okay. Test 2. Oh, tak mau ambil, nanti hilang. Ctrl C. Letak dekat sini. Kita dah tahu input kita nak letak sini, test 1. Test 2. Saya letak dekat bawah. Test 3. Kita letak dekat sini. Assign 1. Assign 2. Okay, so ini semua adalah input. Okay. Input kita ada 5, jadi ada 5 input statement. Yang ini adalah input statement, okay, yang kita belum lengkapkan lagi. Alright. Prompt user. Kita nak minta dia masukkan test 1, jadi kita kena buat prompt user. Prompt user dia adalah system.out.print. You all terus tulis dekat buku. Kita suruh dia nak masukkan, enter test 1. Test 1 kat sini tak perlu rapat. Sebab dia bukan variable, dia message. Variable yang kita kena rapatkan. Okay, test 1. Buat titik bertindih. Buatlah aksesori awak, semicolon. Okay, ini adalah prompt user yang pertama. Test 1. Okay, kita buatlah prompt user yang kedua. Untuk test 2. Kita buat lagi prompt user yang ketiga. Test 3. Kita buat lagi prompt user yang seterusnya, iaitu untuk assignment. Jangan buat assign. Tulis nama penuh. Assignment 1. Sebab ini adalah message. Okay. Assignment. Lepas tu kita buat lagi prompt user untuk assignment tu. Dan pastikan prompt user mesti nama penuh. Okay. Boleh? Saya start dengan input dulu pula. Okay. Test 1. Equal. Macam mana cara tulis dia tadi? Macam mana cara tulis input statement? Equal sc dot next in. In I huruf besar. Semicolon. Okay. Begitu juga dengan test tu. Ini input statement. Test tu equal sc dot next in. Semicolon. Test 3 equal sc dot next in. In I huruf besar. Semicolon. Assign 1. Sama juga. Ulang ayat yang sama je. sc equal pada sc dot next in. I huruf besar. Semicolon. Okay. Ini adalah input statement. Yang kedua, oh ni assign A kecil. Assign yang kedua equal sc dot next in. Kenapa semua next in? Sebab dia adalah integer. Okay, dia adalah nombor integer. That's why dia next in.
Okey. Clear untuk bahagian input. Ni bahagian input dah selesai. Clear. Saya buat warna biru. Ini input. Macam mana saya tukarkan input kepada Java program. Okay, setiap input mesti ada prompt user. Okay. Saya patah balik dekat atas. Nak patah balik ke? Tak maulah patah balik, nak pergi yang bawah dulu. Macam mana formula ni saya nak tukar kepada Java program? Formula ni. Formula dia masih sama. Okay, formula masih sama. Okay, salin je balik. Saya tak buat lagi yang header semua, saya hanya copy yang ini dulu. Okay, so carry mark dia tak boleh ada space dalam Java. Dia mesti rapat ataupun letak underscore. Kali ni saya nak rapatkan. Okay, test 1, test 2, test 3 bahagi 3 betul, assign 1. Silap ni, tambah assign 2. Okay, silap kat sini. Okay. So formula masih sama, tak berubah, semicolon. Okay, semicolon. Ini untuk proses. Okay. Seterusnya untuk output. So proses saya buat warna lain. Okay, ini proses. Output display dia akan bertukar menjadi system.out.print. Dia nak print apa? Carry mark. Tadi kita dah belajar kan nak buat message. Nak buat message dulu. Carry mark. Carry mark is nak buat message. Macam tu. Ataupun ada space sikit. Lepas tu baru plus dengan value dia. Value dia tadi ni carry mark. Carry mark rapat. So letak kat sini carry mark rapat. Okay. Tutup. Tutup dekat sini. Semicolon. Selesai. Ini untuk output. Okay, output. Sekarang stop. Tak ada stop dah. Kita tukarkan dengan close untuk method main, close untuk class. Okay, bahagian bawah dah selesai. Kita pergi di bahagian atas. Ini output. Warna kuning ini proses. Warna biru ini adalah input. Okay, semua dah selesai. Sekarang kita pergi dekat bahagian ini adalah declare variable dulu. Declare variable. Apa variable yang ada? Kita ada variable test1, test2, test3, assign1, assign2 dan juga carry mark. Ini semua variable carry mark. Okay, so semua ini kena declare dan kita dah sebut tadi semua adalah integer. Kita pun tulislah dekat sini. Okay, semua integer kan? Ambil semua sekali ni. Okay, semua integer. So test 1, test 2, test 3. Oh tak fair pula. Sekejap saya buangkan bold dia. Okay, sebab semua integer. Jadi letak sekali. Sebab semua integer. Tak perlu asing-asingan macam in test 1, in test 2 tak perlu. Jika semua variable ni integer, letak sekaligus. Okay. Lepas tu satu lagi tadi carry mark. Semicolon. So variable semua dah declare. Ini declare sekali je. Kalau kat atas ni dah declare, kat bawah ni tak perlu declare lagi. Tak perlu tulis lagi in one. Tak perlu. Declaration sekali sahaja. Okay. Letak kat atas. Sekarang kita dah siap declare. Kita buatlah dia punya header. Ingat tak header tadi? Apa header kita? Import. Ini kena hafal. Import java.util.scanner. Okay, semicolon. Scanner S huruf besar. Lepas tu kelas. Apa nama kelas kita? Saya nak buat kelas nama EQ1. Nak ringkaskan lagi. Boleh. Right. Lepas tu kita letak method main. Public static. Public P huruf kecil. Public static. Void main. Okay, lepas tu string S capital letter. Okay, kalau rapat sangat boleh jarak sikit. Argument, args. Lepas tu ada open curly bracket. Okay, yang ni kena tutup. Tertinggal pula. Okay, tutup dan open curly bracket. Kemudian kita pergi kepada scanner. Scanner S capital letter. Scanner.
Ada nak tolong tulis? Scanner SC. Scanner SC equal new scanner S capital letter, new scanner. Lepas tu dalam bracket, jarak sikit lah. System S capital letter dot in tutup semicolon. So dah siap dah coding awak. Macam tu. Ini declare all variable. Saya buat warna merah. Okay. Declare all variable. Okay. Boleh? Inilah cerita dia. Boleh rujuk dekat template Java exercise 3 saya dah share. Okay. Sekarang kita nak run. Dia ambil semua ni, kita cuba run. Okay, saya cuba run pakai jgrabs. Pergi dekat file, new. Alamak, dia tak nak new pula. File, new, Java. File, new, Java. Okay, so saya nak clear dulu yang bawah ni. Clear dululah. Semula file, new, Java. Okay, kita cuba run. Tapi bila kita copy ni kena edit sikit. Sebab dia tak berapa nak sama. Ini okay. Okay, dan saya nak ingatkan awak run dekat jgrabs ataupun Trinket, pastikan ada ni, ada gap ni. Ini satu gang duduk atas. Lepas tu ada satu free line. Jangan cantum sekaligus. Contoh, jangan buat macam ni. Jangan cantum rapat-rapat semua. Nanti awak yang pening. Kalau kita buat karangan pun ada perenggan 1, perenggan 2 kan. Lepas scanner ni, selang 1. Declare variable, selang 1. Okay, lepas tu kita ada prompt user input statement. Ini satu gang. Selang 1. Kita tahu ini dia satu gang. Ini pairing dia. Prompt input statement. Okay. So bila tukar kepada ni, simbol dia agak lari sedikit. Pergi lagi. Point yang kedua. Ini satu gang. Enter bawah. Supaya kita tak crowded sangat. Okay. Selang supaya tak nampak crowded. Kita pun senang nak check. Macam tu. Okay. Lepas tu. Okay. Yang ni pun sama. Gap kan dia. Saya kecilkan sikit. Okay. Buat pairing masing-masing dan ada gap supaya kita lagi senang nak clearkan. Kita punya mind, kita nampak satu-satu. Okay. Ini pun sama. Okay. Selesai. Ini proses, yang tu output. Nampak tak Madam asingkan dia. Okay, Madam scroll lagi ke atas satu-satu. Okay, 4 baris pertama header, lepas tu selang 1 baris, letak declare variable. Nampak? Dia lebih tenangkan fikiran lah untuk tengok. Selang satu-satu. Okay, proses selang 1. Alright, sekarang Madam akan cuba compile. Tapi sebelum tu kena save dulu. File save as. Okay. Dah save, baru saya boleh compile. Okay, nampak tu ada banyak error. Kenapa error? Di sini saya belum betulkan lagi simbol. Okay, dia kena pastikan simbol yang betul. Alright, kita check lagi. Clearkan, saya cuba compile. Okay, dah complete. So nampak error macam banyak kan, tapi silap satu je tadi. Okay, cuba kita run. Kita run, tengok hasil dia. Test 1 katakan 40. Test 2, alamak kenapa dia macam ni? Saya clear dululah. Okay, test 1 40. Test 2 dah rajin sikit naik 50. Test 3 dah cemerlang. Assignment 1 80. Assignment 2 70. Okay, macam ni lah hasil dia nanti. Okay. Boleh? Okay, cuba. Apa nak share screen untuk soalan yang pertama? Apa nak share screen? Ada yang sudi nak share screen? Syafiq nak share lagi Syafiq?
ke Adam? Adam, Wangki, Nina. Nina pakai phone. Siapa boleh share screen untuk soalan yang pertama? Okay, ini. Saya share. Okay, baik. Thank you. Saya stop sharing. Okay. Silakan. Okay. Alright. Silakan. Okay, betul. Yes, thank you so much. Okay, teruskan. Bagus Syafiq, dia type satu-satu. Okay, sebab permulaan ni kita kena type. Raihana tak ada line ke? Oh, tak masuk okay. Okay, Syafiq betul. Okay, cuba run. Oh, sekejap, belum betul lagi. Cuba tengok dekat output. Sorry, dekat atas tadi kena delete dulu. Yang bahagian atas tu kena delete dulu. Sebab dia tak boleh bercampur dengan orang lain. Okay, output tu dia tak dapat nak bezakan message ataupun value. Output je kena betulkan sikit. Baris 40. Baris 40 tu sebab kalau total set, kalau buang is dia jadi betul. Kalau buang is maksudnya kita panggil dia punya variable. Jap. Dia bukan total salary. Kita kira carry mark kan. So system.out.print carry mark. Yes. Kalau nak buat ayat boleh buat ayat. Your carry mark is, lepas tu baru plus dengan carry mark. Tapi kalau nak buat value terus pun boleh. Okay, cuba tengok kolom atas. Tengok baris 24 ke atas. Oh, yang tu. Okay, boleh. Okay, cuba run. Okay, apa lagi yang tak... Oh, assign one. Sekejap saya check balik. Okay, assign one, assign two tu semua dia tak boleh ada... Awak letak underscore, betul tak? Declare tak variable? Oh, variable tak declare sayang. Okay, baris 28. Selepas baris 28, mesti kena declare all variable dulu. Okay, enter dulu. Enter. Baris 28, enter. Okay, enter lagi satu. Supaya ada gap. Enter lagi satu. Yes, okay, declare dekat situ. Di baris 29, baris 30, declare di baris 30 supaya kita bagi ada gap, betul. Okay, declare semua in test 1, test 2 sampai assign tu. Okay, so kita boleh nampak kalau kita tak declare variable, dia akan ada error. So semua variable kena declare. In, okay, Madam, tulis in declare macam mana madam? In, okay, tulis test 1, test 2 tu sama macam awak tulis kat bawah. Ya, betul. Inilah declare, underscore. Yes, senaraikan semua. Test 1, test 2, test 3. Sebab semua itu adalah integer. Okay. So, baris 30 ini adalah untuk declare all variable. Declare itu maksudnya kita tetapkan dia punya data type. Setiap variable mesti ada data type. Dan data type untuk test 1, test 2, test 3, assign 1, assign 2 adalah integer. Macam ni ke madam? Ya, betul. Okay, satu lagi selepas assign tu, belum siap lagi. Selepas assign tu, ada satu lagi variable yang kita tak declare. Apa lagi satu? Semicolon. Carry mark. Belum semicolon lagi. Ada satu lagi variable yang tak declare. Cuba awak check. Apa lagi tak declare? Carry mark belum declare. Yes, baru semicolon. Okay, carry mark. Alright, belum boleh run lagi sebab ada error lagi. Okay, carry mark semicolon sebab variable semua dah declare. Okay, kita check ada kan test 1 sampai carry mark semua all the variable we already declare. Okay, sekarang cuba tengok dekat baris ke 38 assign 1 awak guna huruf besar.
Tapi dekat declare variable awak guna huruf kecil. Itu pun menjadi satu error. So variable kena konsisten. Kalau huruf besar, mesti huruf besar. Kalau huruf kecil, mesti declare huruf kecil. Okey. Pada baris ke-31 cuba enter ke bawah. Madam tak nak cantumkan declare variable dan juga bukan di situ. Baris 31 tu di bawah. Okey, tu naik balik. Okey, baris yes betul. Okey, baris 34 nak kena ke bawah. Yes. So you nampak pairing-pairing dia tu. Ya, semua orang kena buat macam ni. Macam Syafiq buat. Okey. Jangan cantum sekali. Kalau kita buat karangan pun mesti ada perenggan-perenggan kan. Okey. Sekarang saya rasa dah boleh run. Okey, nampak lagi satu. Baris ke-47 ada error. Baris 47 ada error. Madam baru nampak. Apa error dekat baris ke-47? Variable tak konsisten. Macam mana nak konsistenkan dia? Apa yang tak konsisten? Dekat test 1, test 2, test 3, assign 1, assign 2 tu yang salah. Underscore. Yes, variable mesti kena sama. Dan dia mesti jadi satu perkataan dengan rapatkan dia ataupun letak underscore. Kenapa underscore? Sebab kita declare ada underscore, kita guna pun ada underscore. Jadi kena konsisten variable tu. Okay, submit dan tengok lagi. Macam dah betul dah, cuba run. Okay, ada 3 error. Sekejap saya tengok apa error dia lagi. Statement. Apa error dia lagi? Pergi ke bawah sikit. Okay, nama file masih lagi 3Q1 ke? Cuba check sekejap nama file. Nama kelas awak apa? Nama kelas 3Q1. Okay, betul. Kelas exercise 3Q1, public static void main string betul, scanner SC, new scanner betul. In test 1, okay, test 1, test 1, test 2, test 3 tak ada tak ada koma. Baris ke-30. Test 1, koma, test 2, koma, mesti letak koma. Okay. Dan jarak. Ya, mesti ada koma. Sama macam kita tulis dalam pseudocode, ada koma kan? Okay, nanti kita run dulu, kita check satu-satu kalau ada error. Ya, kena letak koma. Kalau tak rapat pun tak apa, yang penting koma. Okay, run. Ada lagi. Masya Allah. Okay, kita check lagi. Public static. Static awak adjust state baris ke-27. Static. Okay, run dulu. Run dulu. Ada lagi 4 error. 3. Run dulu. Okay, dah run dah. Run dulu. Kadang-kadang exercise. Okay, exercise baris ke-26. Baris ke-26. Saya dah nampak dah. Baris ke-26, tengok nama kelas tak boleh jarak. Dia tak boleh 2 perkataan, dia mesti 1. Okay. Run. Jangan jemu. Okay. Ada 2 je. Okay. Check lagi. Apa lagi? Dekat sini katanya. Okay, remark test 1 betul, test 2 betul, test 3 betul, assign 1, assign 2 betul. Kurungan. Kurungan betul dah. Okay. Assign 1, assign 2 tu nak buat apa dengan dia? Tambah kan? Allah. Okay dah. Run. Betul tak ni? Alamak, ada lagi. Masya Allah. sc.next. Okay, sc.next. In I huruf besar. Okay, baris ke-39 tak letak in. Baris lain semua in I huruf kecil. I mesti huruf besar. I ni huruf besar? Ya, in tu mesti huruf besar. Semua mesti huruf besar. Okay, betul. Harap ini last lah area kita betulkan Tengok kat skrin ni macam betul semua. Kita tak apa. Kita nampak lah bila kita buat silap tu, insyaAllah kita akan ingat. Okay, rasa betul. Asyik rasa. Yeah! Finally. Kan. Sebab nikmatnya buat coding ni bila dapat settle error, awak yang rasa kenikmatan tu kan. Lagi sedap daripada makan ayam. Okay. Yeay. So sekarang dah nampak 13 kan. Kalau kita tak nak letak 13, lama 13 macam tak best lah. Macam ni nak bagi cantikkan lagi output kita tu. Kirim mark tambah. Okay, tulis your carry mark tambah. Okay, carry mark tu kena letak dalam double quote.
carry mark depan tu sebab kita nak buat ayat kan, letak dalam double quote. Double quote. Yes, betul. Dan carry mark tu tak perlulah letak underscore. Buang underscore tu sebab dia message. Message tak perlu ada underscore. Okay. Carry mark is. Ni baru boleh tambah is. Buat titik pun boleh. Buat titik pun boleh, saya suka. Boleh, betul. Ada space sikit sayang. Space sikit. Lepas titik tu space sikit. Okay. Lepas tu baru plus dekat belakang. Baru plus dengan value. Okay. Baru plus dengan carry mark yang ada underscore. So beza carry mark yang dalam double quote itu message, carry mark yang tak ada double quote dan ada underscore itu value. Okay, run. Run. Yay, okay, masuk. Yay, perfect. Tahniah. Macam tu lah. Very good. Okay, screenshot dan simpan. Okay, yang lain ada masalah tak? Saya nak suruh Syafiq dan kawan-kawan lain bantu. Kalau ada error, apa error dia korang yang cari. Saya tak cari dah. Siapa lagi nak share screen? Siapa ada masalah? Thank you Syafiq. Okay, very good. Siapa ada masalah lagi? Madam, saya keluar some unknown compile error. Okay. Cuba share screen. Cuba share, kita tengok. Kita bantu Adam pula. Okay, kita sama-sama tengok apa problem dekat Adam. Exercise, okay, besarkan sikit lagi. Please check your program and try again. Okay. Besarkan skrin sikit. Adam tak berapa nak nampak. Yang lain pun boleh respon juga ya. Yes, baru nampak. Nama kelas exercise 3Q1, betul. Okay, scanner S capital letter, betul. In test 1, test 2, test 3, assign 1, betul. Test 1, betul. Test 2, betul. 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 Kenapa saya check semua betul? Some unknown compiler error compile. Please check your program and try again. Cuba try run lagi sekali. Betul je semua ni. Ni, cuba Adam scroll ke atas lagi. Atas lagi. Ni paling atas dah. Habis dah. Ya, saya paling check atas. betul je semua. Paling atas dah Okay, cuba try klik run lagi sekali. Siapa boleh nampak apa masalah? Medan tengok macam semua okey je. Import, sekejap check lagi sekali. Import java.ut.scanner. Scanner S capital letter Dan kelas. Oh, saya dah nampak dah. Okay, baris kedua, nama kelas, you salah eja. Baris kedua, S, exercise. Buang S tu. Cuba try. Itulah saya zoom in, zoom out. Mata saya dah dekat screen dah ni. Supaya saya nampak macam semua betul. Okay, cuba try. Okay. Yeay! Okay, try masuk value. Try masuk value. Okay, try run sampai dapat. Okay. Itu masukkan output tak? Ke screen saya yang lambat? Yeay! Tahniah, pandai, betul, very good. Okay. Thank you, madam. Alright, settle. Sama-sama, thank you juga.